Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Mana background music tak ada ni? Kan? Kalau ada background music ni, kita lagi persembahkan pagi ini. Okey, ada bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga rakan saya. Sekejap. Sofia hari ni. Okey, kita bagi kamera bersama dengan Sofia. Janganlah begitu. Dua, saya nak pusing. Okey, macam ni. Persis. Princess Sofia hari ni. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Anda bertemu dengan kami, Sofia dan juga Fat. Semoga anda sihat saja. Hari ini kita bawakan antara topik yang menarik lah berkenaan dengan rumah, pembelian rumah, nak mencantikkan rumah, segalanya kita akan bincangkan hari ini. Cakap pasal rumah tadi, di awal ni tadi kita dah buka kan Malaysia hari ini. Tadi anda lihatlah tadi bagaimana kita lihat seseorang ini yang mempunyai kreativiti yang saya rasa bukan semua orang tahu boleh macam ni, Sofia. Setuju. Ni ketika PKP dia dapat inspirasi ni, dia belajar daripada YouTube saja, belajar online dan terkini dia boleh menghasilkan begitu banyak orang kata seni lukis menggunakan paintbrush. Ini adalah satu orang kata kemahiran yang bukan semua orang ada, ya, Fat? Betul. Biasa kalau kita lihat airbrush ini, macam saya sendiri saya lihat dekat motor, dekat helmet. Tapi ini pertama kali saya lihat di paparan rumah kita ni. Kiranya macam orang kata macam wallpaper lah. Tapi wallpaper tu kira macam kita tampal kan. Tapi kali ini dia cat secara live dan juga kalau kita lihat dia punya seni tu, Sofia, macam real tau, macam betul-betul. Betul, macam 3D kan. Dia bayangkanlah stres juga kalau salah sikit rumah orang ni. Macam mana tu? Kita akan bincangkan bersama dengan Zamir Paintbrush. Bukan itu sahaja, kita akan bincangkanlah berkenaan diskusi pembelian rumah. Ada banyak lambakan rumah tak terjual di seluruh Malaysia, khususnya di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Jadi Afat, rumah ke-10 nak beli di kawasan mana? Rumah ke-10 saya kena tanya Sofia lah. Sebab kata nak berjiran kan. Okey, sebab yalah, kalau kita lihat, kalau ada sesiapa yang mungkin dah mempunyai perancangan, dah ada kewangan yang cukup, saya rasa memang tak perlu nak ditunggulah. Pandemik ke tak pandemik ke, kena beli. Tapi kita kena lihat juga sekarang ini di fasa selepas kita berada dalam fasa selepas COVID ni, pemulihan kan, ni, macam mana agaknya kewangan kita tu? Adakah kita ni harus simpan duit untuk meneruskan kelangsungan hidup ke, ataupun duit itu digunakan untuk nak membeli rumah? Okey, saya rasa ramai yang mungkin tak berani nak ambil komitmen jangka masa panjang untuk membeli rumah dan keadaan ekonomi yang tak menentu ni, jadi memilih untuk menyewa saja. Mungkin itu di kawasan bandar seperti Selangor dan Kuala Lumpur, itu menjadi orang kata satu faktor lah mengapa. Kita akan bertanyakan kepada pakar kita, apakah ini masa yang sesuai untuk kita beli rumah kita yang kedua, ketiga ataupun ke-10 bagi Afat? Janganlah cakap saya je, tapi saya aminkan je lah. InsyaAllah amin kan. Jadi kita tanyakan kepada pakar lah nanti kan, adakah ini masa sesuai untuk kita nak beli rumah. Dan apa yang menarik juga akan kami paparkan kepada anda, ni hiasan-hiasan dalam rumah, luar rumah lah. Ini macam keluarga Sofia, saya rasa ada lah. Sebab Sofia ni orang Chinese kan. Kadang-kadang Chinese ni betul. Apa yang saya tahu, bonsai ini kalau ikut kepercayaan masyarakat Cina, letak kat rumah, dia punya feng shui tu bawa ong lah. Tapi ini bonsai bukan bonsai biasa-biasa. Ini bonsai apa? Bonsai dalam bentuk buah kelapa. Buah kelapa itu dijadikan pokok bonsai atau taman bonsai. Bagaimana idea ini boleh tercetus dan mungkin cara-cara kita melakukannya di rumah kita sendiri. Bawa ong ni, rezeki bertambah, mana tahu. Jana Sofia, ada ong tak letak kat rumah? Saya belum ada lagi. Tak kena tambah lah, tambah kat ong saya. Ya kan. Dua. InsyaAllah kan. Sebab apa? Sebab feng shui ni, feng shui pula, bonsai ni memang dah menjadi kelaziman lah. Orang-orang usulnya, kalau anda yang mempunyai kelapa, yang tak tahu kelapa nak buat apa, kita boleh ubah menjadi bonsai ini. Bonsai ni mahal tau. Mahal. Saya tengok bau-bau ni, saya tengok dalam 300 lebih macam tu. Yang kecil tau, belum yang besar lagi. Tapi dia matang dengan kita lah. Kita usia tua pun dia masih ada lagi. Okey, kita terus bersama dengan tetamu kita yang telah memberikan inspirasi bagaimana beliau mencari orang kata sumber pendapatan yang lain menggunakan kreativiti beliau. Kita terus bersama dengan Zamir Paintbrush ataupun Muhammad Rozamil Muhammad Yatin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Nama betulnya Rozamil, tapi terkenal dekat Terengganu orang panggil Zamir. Zamir Paintbrush, nama kedai. Zamir Paintbrush. Okey, ceritakan sikit Zamir, bagaimana momen ilham tu datang? Memang dari kecil ke rasa suka mewarna dinding dan segalanya? Apa yang menjadikan ambil langkah ni ketika PKP? Dari kecil lah, anugerah lah bakat melukis ni. Jadi tu kita tumpukan buat kerja-kerja berkaitan airbrush. Tapi idea rumah ni timbul pasca PKP itu, PKP yang first tu. Kan kita tak boleh buka apa semua tu. Jadi kita ambil alternatif seram mural dekat dinding pula. Okey, sebab konsep rumah kampung ni pasal
Dengan bosan nak imbau kenangan lalu tu. Oh, itulah. Duk bosan-bosan tu. Kan? Boleh. Ini tu hasilnya. Itulah. Berapa lama ni masa yang nak dibuat ni, nak hasilkan ni reka bentuk macam ni? Ini saya ambil seliling ni dalam 5 hari je. Oh. Ui, laju juga. Siapa tolong ni? 5 hari siapa tolong? Anak-anak ke? Yang asas-asasnya, sekali anak isteri asas-asas tepi liling je. Yang gambar apa tu? Dekat ada tempayang tu. Tapi bila orang berminat, habis keliling semua. Cik Zamir, dengar cerita hari ni nak buat logo MHI. Ada ke? Ada nak buat. Kita nak buat live ni. Nak buat live. Okey. Sambil bercakap, sambil kita buat logo MHI tu. Nak tambah muka Fazli Fuad pun boleh kat sebelah logo tu. Sebab apa? Sebab ramai pengacara muka saya paling senang. Sebab perfect sangat ke? Dan kita bagi dekat MHI dengan TV3 ni. Kat mana nak lukis tu MHI tu? Nanti anda semua bolehlah datang dekat sana. Ni kat mana? Kat Cendereng kan ni? Sekarang ni? Cendereng. Dekat nasi dagang Palikan. Dah siap. Dah siap dah ni. Nampak? Tinggal air je. Tinggal air je. Air. Okey. Kita dah siap awal je ni. Cik Zamir, ni rumah siapa ni? Rumah ini sendiri? kedai. Kedai. Risau juga. Ingatkan rumah ketua kampung tadi. Tak pasal-pasal ada TV3 MHI. Okey, Cik Zamir, ini satu perkhidmatan kan, satu servis kan. Biasanya kalau orang minta... Kita bagi perniagaan dekat TV3 pasal buat live rumah ni. Baik, terima kasih. Cik Zamir, berapa ringgit ni kalau orang minta Cik Zamir tolong paintbrush kan kat rumah dia? Ini RM18 sekaki. RM18 sekaki? Kalau kira-kira kalau misal kata kalau kita tengok tadi paparan tadi tu yang ada macam yang Cik Zamir buat tu, satu rumah tu berapa? Macam ni. Dalam 10-10 kalau banyak pun kita kira borong dalam 1,500 gitu dia. Tapi kalau luas sangat kita kira borong. Ya, tapi kalau tengok ni permintaan sekarang ni dah banyak dah. Bukan saja orang kat Terengganu. Macam mana ni? KL saja dah 5 biji rumah dah minta. Habis bila nak perginya? Kita rasa mungkin awal tahun kita pergi luar negeri Terengganu ni. Sekarang ni untuk tempat tahun dulu. Ya. Kawasan terdekat je kan. Nanti buat tour terus kan? Itulah kalau datang KL 3-4 rumah sekali ni. Kan? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Amin. Cik Zamir, pencapaian yang terbaik lah dengan cerita, dengan katanya ada membantu para frontliners ketika PKP hari tu. Boleh ceritakan sikit? Yang itu ada pihak berminat pasal saya buat design untuk helmet sekolah ini ni. Jadi ada pihak berminat, dia ambil design tu, dia buat seorang untuk pasaran Malaysia 10,000 biji. Wow, 10,000 banyak seorang buat 10,000. Dia kita pun dapat satu dulu. Cantik lah. Cantik lah kan. Biasa itulah macam saya cakap lah. Biasa kena buat airbrush ni kat helmet. Kan. Tapi ni kat rumah ni. Kalau ikut ni, satu patu dekat kenderaan dekat helmet. Dua ni nak asah bakat lagi kan. Ya. Tak payahlah nak asah. Tak perlu dia asah Cik Zamir. Cik Zamir, saya tengok kata detail dia punya butiran itu yang Cik Zamir letak ni macam sangat-sangat cantik tau. Berapa lama masin diambil ketika PKP nak belajar sampai orang kata jadi hebat sebegini Cik Zamir? Bila kalau macam sekarang ni orang nak belajar YouTube pun banyak apa semua ada kelas. Macam saya dulu memang sendiri-sendiri. Tak ada guru, tak ada kelas, tak ada kursus mana-mana. Memang daripada lahir ada bakat. Dia bakat daripada orang tua ke? Ada ilham. Mari ilham kita fikir macam mana nak olah colour ni, nak nampak hidup, nak nampak dia semua. Okey. Saya nak tanya, Cik Zamir tulis tangan kanan ke tangan kiri? Saya melukis tangan kiri. Tapi bila pensing, kiri kanan, menukang kiri. Tapi pendekkan dengan sendiri. Macam orang cakap lah, orang kidal ni, inilah kreativitinya. Masalahnya bukan kidal, dia dua-dua boleh pakai. Ya, dua-dua boleh pakai. Betul. Otak Cik Zamir. Tapi kalau melukis memang kiri je. Itulah. Okey, tadi kalau kita lihat permintaan dah banyak dah. Apa perancangan selepas ini Cik Zamir? Adakah Cik Zamir nak mengajar, ada staff ke lepas ni ke? Sebab permintaan dah terlalu banyak ni. Mungkin memerlukan 2-3 orang kan nak buat rumah apa semua ni nanti. Macam mana perancangannya? Memang kalau ada tepang tu memang boleh je nak pergi tu. Dan ni kena, kalau saya seorang memang tak sempat lah. Pekerja memang kena pakai. Okey, baik. Kalau kita tahu bahawa ramai juga di antara orang yang berada dekat sana membuat sesi photoshoot. Betul. Ini sekarang jadi tempat OTV lah. Pengantin ke orang luar mari. Itulah jadi tumpuan. Orang
Sini tak ada apa pecah. Free of charge. Nak ambil gambar apa ambil je lah. Okay. Free of charge Free of charge. Cik Zami, setakat ni ada tak macam syarikat ke minta perkhidmatan Cik Zami? Ataupun rumah-rumah saja setakat ni? Ada yang kedai saya pun tak ingat ada. Dekat Selangor tu kedai, saya tak ingat, famous juga lah. Tapi kalau Terengganu ni mungkin start tahun depan baru saya boleh keluar. Kami perlu ke Patang dulu. Ya. Kalau kita lihat lukisan-lukisan ni bukan saja lukisan, malahan Cik Zamir juga ada kreativiti untuk membuat pertukangan. Okay. Dengan ceritanya tangga ni pun buat sendiri Cik Zamir boleh duduk ke kat tangga? Boleh tak kita tengok duduk? Kita manipulasi mata macam tangga ni orang ingat lukis ke apa. Bila dalam gambar ni orang boleh terfikir manalah satu lukis, mana satu betul. Cik Zamir minta duduk kat tangga tu, kita nak tengoklah orang kata ilusi mata ni. Tu dia. Kalau macam dalam gambar, kalau tak ada orang, nampak macam lukisan. Lukisan. Bukan lukisan, itu betul. Ini betul. Itu tangga betul. Aduh. Banyak macam pintu ni pun. Cantik lah. Yang pintu tu bukan pintu betul kan? Ini lukisan ke betul ni? Lukisan. Ini pintu betul. Bahaya juga boleh confuse kat rumah sendiri ni, Fai. Ya, betul. Okey, nanti kalau anda kata, kalau misalnya kata yang nak dapatkan perkhidmatan Cik Zamir, macam mana caranya? Silakan kongsikan kepada kami. Ya. Apa dia? Macam mana? Kalau ada orang nak order, nak buat tempahan, macam mana caranya? Boleh je follow dekat IG saya, dekat TikTok, ataupun boleh WhatsApp saya dekat... Boleh bagi nombor telefon ke? Apa dia? Boleh WhatsApp saya WhatsApp. direct. Boleh. Okey, baik. Cik Zamir, terima kasih siap buat logo MHI TV3 dalam masa. Terima kasih Cik Zamir. Terima kasih. Semoga terus sukses lepas ni. Betul. Semoga dimurahkan rezeki lagi. Amin. Diberi kesihatan semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Cantik ni rumah ke-10 boleh ada inspirasi ni. Itulah kadang kalau kita beli rumah yang macam biasa kosong-kosong, ambil Cik Zamir ni, kita buat hiasan-hiasan macam tu, buat cara tradisional, cantik tu. Lain daripada lain kan? Lain boleh, tapi tipu lah. Silakan masuk. Bukan pintu. Lukisan. Tamu kita. Okey, kita akan berehat seketika sekembalinya. Kita akan berbincang berkenaan lambakan rumah tak terjual di Kuala Lumpur, Selangor dan seluruh Malaysia ni. Adakah kita boleh beli sekarang atau tidak? Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Kita akan berkongsinya selepas ini. Lambakan rumah tidak terjual sering menjadi isu sehingga menyebabkan berlakunya kelembapan pasaran hartanah sekaligus menjejaskan ekosistem pemajuan perumahan dan rantaian ekonomi. Menurut Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), sebanyak 30,290 unit rumah siap dibina tidak terjual telah direkodkan bagi suku ketiga tahun ini dengan nilai RM19.75 bilion. Antara punca utama berlakunya lambakan rumah tidak terjual adalah disebabkan oleh harga rumah yang terlalu mahal dan tidak sepadan dengan pendapatan isi rumah, deposit pembelian rumah yang tinggi dan penawaran perumahan yang tidak sepadan dengan permintaan di sesuatu lokaliti. Pada masa sama, transaksi pembelian rumah sedia ada secara subsil juga menyumbang kepada peningkatan rumah baru yang tidak terjual. Hal ini sekaligus menyukarkan golongan B40 dan juga golongan muda untuk memiliki kediaman sendiri. Walau bagaimanapun, beberapa kempen diwujudkan oleh kerajaan sejak Januari 2019 sehingga 31 Disember depan seperti kempen pemilikan rumah dan diskaun 10% yang disediakan pemaju berdaftar melalui Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah dan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak bagi menangani isu lambakan rumah yang tidak terjual. Betul, setiap daripada keluarga Malaysia berhak memiliki rumah kediaman sebagai keperluan kehidupan. Untuk itu, kerajaan akan meneruskan projek-projek perumahan khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dengan nilai keseluruhan RM1.5 bilion.
Itulah dia. Isu lambakan rumah tak terjual ini, apakah sebenarnya yang orang kata menjurus kepada faktor ini? Adakah disebabkan ekonomi baru nak naik atau mungkin ramai yang masih ragu-ragu dan sebagainya? Adakah ini masa yang sesuai untuk kita beli rumah kan? Itulah dia. Itu kita kena tanya pakar lah. Tapi kalau tanya dekat saya, kalau saya mempunyai duit yang lebih, kalau saya memang betul-betul nak beli rumah, saya rasa sekarang okey je nak beli rumah kan. Harga pun dah turun sikit. Harga pun dah turun sikit kan. Tapi tak apa, kita nak bincang tentang perkara ini, laporan lambakan rumah dan kenaikan harga tinggi ini. Kita nak terus saja bersama dengan Pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Kita terus saja bersama dengan Puan Nurul Elin Huri. Assalamualaikum Puan Nurul. Waalaikumsalam Fazli. Fazli. Okey. Puan Nurul, terima kasih meluangkan masa. Puan Nurul, kita terus pada persoalan kita lah. Adakah ini masa yang sesuai untuk kita beli rumah, sedangkan kita tahu ya, ekonomi baru nak pulih tapi harga rumah ada yang menurun. Jadi orang kata give and take, positif dan negatif ni, adakah ini masa yang sesuai, Puan? Okey, untuk sekarang ni menurut pada laporan pasaran hartanah negara yang baru dilaporkan baru-baru ini, pada Q3 2021 memang lambakan hartanah negara memang meningkat lah ya, sebanyak 30,000. Sebanyak 60% daripadanya dominan by jenis hartanah, daripada jenis hartanah kondominium dan apartmen. Amat merisaukan lagi daripada jumlah tersebut, daripada 18,000, daripada 18,000 out of 30,000 tu adalah daripada rumah kondominium, dan lebih membimbangkan kita adalah daripada segmen harga rumah tersebut. Segmen harga rumah tersebut daripada segmen harga 200 ke 300,000. Itu sangat membimbangkanlah. Di mana sekarang ni WKB kan 2030, Wawasan Kemakmuran Negara dalam RMK 12 juga nak menyasarkan lebih daripada 500,000 unit untuk rumah harga mampu milik lah bawah 300,000. Jadi kalau pada pendapat saya kan, sama ada sekarang wajar ataupun tidak untuk kita membeli rumah. Dia ada dua persepsi lah. Saya suka memberi dua persepsi. Daripada sudut yang pertama ni, kita tidak menafikan lah. Sekarang ni terlalu banyak penawaran dan chances lah untuk kita grab rumah. Kan kita macam bank pun beri interest yang rendah lah kan. Berbanding dengan tahun sebelum ni. Sekarang ni kalau kita tengok interest bank dia boleh bagi 2.7, 2.8, 3.1% kan ikut institusi kewangan tersebut. Rather than macam sebelum kita pandemik ni kita dapat interest 4%. So why not lah kan. Siapa yang ada cash money memang boleh beli rumah tu sekarang. Sama ada sekarang tambahan pula sekarang developer lah, kebanyakan pemaju perumahan. Ini kita cakap berkenaan dengan primary market lah. Rumah baru yang stok baru, kebanyakan sekarang developer memang selepas MCO ni diorang banyak melancarkan rebate kan. Sekarang pun ada HOC yang kan yang di-extend kan. Which is kita dapat pengecualian duty stamp kan. Tetapi namun kan di sebalik penawaran dan peluang yang diberikan daripada industri kerajaan, kerajaan pun ada melancarkan skim rent to own kan, dia nak menambah accessibility lagi baik. Kita perlu mengambil cakna, di sebalik kelayakan dan peluang kita untuk memiliki rumah, adakah kita ni mampu untuk memiliki rumah tersebut. Pendapatan, kalau kita nak pergi kepada level pendapatan, semua kita boleh kata B40 bawah 4,800, bawah 4,850, M40 antara 4,000 ke 8,000 ke 10,000, dan T20 adalah lebih daripada 10,000. Kita boleh cakap macam tu. Tetapi adakah komitmen kita? Sekarang ni pun kalau kita tengok daripada laporan daripada Bank Negara, daripada insolvency kan, banyak dalam fasa pandemik kita lah sekarang, especially for fasa pandemik, banyak data muflis lah kan yang dilaporkan oleh insolvensi negara pada tahun lepas sebanyak 74,000, dan 37% daripadanya adalah muflis tu disebabkan oleh personal loan. Maksudnya dekat situ kita nampak macam cash is king sekarang. Macam cash tu sangat berguna. Kalau kita tengok memang kadar pengangguran kita mungkin menurun lah sekarang, dan menurun. Tetapi kita perlu ingat sekarang ni semua orang
krisis kesihatan ni dia hit untuk semua lah, all over the country. Semua orang terasa. Ada T20, M40, and D40. Tidak ada satu kumpulan pun yang tak terkesan. So masing-masing tengah nak build income, masing-masing nak build kewangan kan. Jadi kalau kita berbaliklah kan kepada komitmen kita sebenarnya. Okey, peluang memang banyak. Yes, you can grab. Siapa yang ada boleh ready cash, okey, siapa yang ada ready cash yang boleh nak beli rumah sekarang, that's it, you can proceed because you akan dapatlah. Okey, kalau kita tengok berbalik pada 20 tahun yang dulu kan krisis ekonomi negara, kita tengok beli rumah setahun selepas krisis adalah waktu yang terbaik sebab market baru nak pulih. Okey, so bila market baru nak pulih, bank, institusi kewangan semua membantulah dengan merendahkan dengan menawarkan kadar pinjaman yang lebih rendah. Baik Puan. Okey, pendek kata apa yang Puan katakan tadi itu sebenarnya ini adalah masa yang sesuai kalau anda kata kalau kita ni mempunyai kewangan kukuh untuk kita nak membeli rumah. Sebab kalau kita ikutkan dalam kajian pun di luar negara, contohnya di China, untuk penjualan tanah 3 kali ganda tau. Penjualan tanah dekat China sebab selepas pandemik ini. Okey. Adakah kita Okey Puan, kita nak menyentuh. Saya rasa yang melihat sekarang ini golongan ibu bapa dan kadang-kadang golongan ibu bapa ni macam nak menyeru macam kepada anak-anak kita lah. Dia duduk kat bandar ni, Ali, Abu, Sofia ke siapa. Bila nak ada aset. Bila nak ada aset, bila beli rumah. Jadi ini khusus untuk golongan-golongan muda ni. Bagaimanakah mereka ni untuk nak membeli tanah atau rumah ni, Puan? Okey, untuk golongan muda kan, okey kalau kita tengok tahap kesesuaian, memanglah golongan muda, golongan yang peringkat umur bawah 30 adalah golongan sangat sesuai lah beli rumah. Kalau kita tengok pada perancangan yang terbaik lah. Okey, umur 25, 26, kalau kita dah engage untuk loan perumahan 30 tahun, untuk umur 55 maksimum dia dah boleh habis, okey, dengan kadar interest yang rendah. Tetapi perlulah melihat kepada, sekarang ni kalau kita nak melihat kepada level tangga gaji, tak semestinya orang baru bekerja gaji dia di bawah di kalangan B40. Ada juga orang yang dah 10-20 tahun bekerja gaji masih lagi di takuk itu. Okey, kita kena sesuaikanlah. Okey, kalau untuk golongan muda untuk nak beli rumah, make sure beli rumah itu mengikut dengan kemampuan, mengikut dengan komitmen sedia ada. Okey, jangan kita kena tengoklah. Okey, kalau selalunya rakyat Malaysia ni kalau dia nak beli rumah, dia ada dua persepsi. Sama ada dia beli, dia sangka hari ini dia beli dengan harga tersebut dan dia sangka dia akan speculate kan untuk 2-3 tahun lagi harga tu akan naik, ataupun dia beli hari ini untuk diinvest lah kan, untuk diinvest supaya dia akan dapat penyewa, which is market rental. Market rental tu akan bagus. Tetapi kalau dalam keadaan yang pandemik sekarang, kalau you nak beli rumah untuk disewakan, make sure you kena ada cash lah. Kalau in case terjadi kita tak tahu fasa bila kita akan masuki fasa endemik. Dengan sekarang ni semua orang masih nak strengthen income masing-masing. Kalau kita tak ada dapat penyewa tu, you tak dapat you punya tenant, so you, at least you boleh bayar pada bank lah installment tu kan. So jangan sampai kita golongan B40 ni trap diri sendirilah kan. Okey, kita melihat kepada peluang, kita melihat kepada tawaran daripada institusi kewangan, daripada kerajaan. Yes, itu memang bagus, itu memang disambut baiklah kan inisiatif daripada mereka untuk membantu. Tetapi back to pada kita baliklah, sekarang kita perlu ke tidak, ataupun sama ada kita boleh menyewa dahulu dan baru kita beli sampai kita punya income kita dah stabil. Okey, make sure buat kiraan 30% daripada gaji maksimum tu adalah untuk kita boleh bayar kepada pinjaman perumahan. Puan, persoalan ni di sini kan, kita buat satu pengiraan secara realistiknya, tetapi juga secara realistiknya kita akan meminta ataupun mendapatkan pinjaman bank untuk pinjaman rumah ni. Jadi daripada perspektif kelulusan pinjaman itu, adakah pihak bank juga memegang peranan daripada sudut kepada institusinya itu untuk memudahkan ramai untuk mendapatkan akses pembelian rumah? Bagaimana, Puan? Kalau daripada segi, maksudnya pada bank, kalau pinjaman, kita melihat pada bank juga akan melihat kepada kadar debt service ratio tu, tahap tu. Kita bank akan meluluskan pinjaman. Memang sekarang dia institusi kewangan dia offer harga interest rate yang rendah. Sebab mereka pun memerlukan cash sekarang. Namun bank juga walaupun dia offer dengan rendah, bank akan melihat dengan rigid jugalah. Kalau kita tengok permohonan pinjaman perumahan tinggilah berbanding daripada tahun yang sebelum ni, which is mungkin diorang tertarik dengan tawaran dan interest yang rendah. Tetapi namun apa yang terjadi hanya
30% daripada ni saja adalah yang diluluskan oleh daripada institusi kewangan. Okey, kat situ kita boleh nampaklah kenapa kenapa bukannya 100% duit, hanya 30% daripada jumlah tersebut yang lulus approval tu, bukannya kesemua. Okey. Kita ada 1 minit ni lagi Puan. Mungkin Puan boleh rangkumkan apa yang kita bincangkan ini. Apakah nasihat kepada Puan kepada mereka yang mungkin tidak lagi mempunyai rumah, sekarang ini duduk kat rumah sewa sahaja, dan apakah mungkin perancangan mereka selepas ini? Sebab kita lihat dalam RNK ke-12 ada 3 strategi utama yang dipertahankan untuk wawasan kemakmuran bersama ini. Tetapi kalau kita lihat harga kos sara hidup yang tinggi, gaji yang rendah, ianya akan macam mematahkan semangatlah untuk nak membeli rumah ni. Apa perancangan yang harus kita lakukan sekarang ini, Puan? Okey, saranan saya, tidak kiralah sama ada dia duduk di dalam golongan T20, M40 ataupun B40, untuk memiliki rumah, you kena buat, tidak semestilah di bawah gaji, jumlah pendapatan tidak bermakna tidak menjamin kelulusan permohonan daripada institusi kewangan itulah. Maksudnya jumlah gaji bukan penentulah untuk kelulusan tersebut. Okey, apa yang penting sekarang adalah kalau kita gaji bawah, kalau kita gaji dalam lingkungan B40 tu, kalau kita gaji RM4,000, kita carilah rumah yang sesuai dengan yang kita boleh beli. Mungkin kita boleh beli dengan affordable housing kan, RM200-300,000. Mungkin kita boleh beli. Kita carilah rumah yang sesuai. Ataupun kita dengan kadar gaji yang rendah tu, kita juga boleh, mungkin kita boleh masuk dalam skim rent to own. Ataupun mungkin sekarang ni kita boleh menyewa dulu dan kita boleh beli. Okey, kita jangan beli untuk, kalau katakan golongan muda sekarang kan dia memang tak nampak apa-apa komitmen akan datang lagi. Sekarang ni dia nampak chances kalau dia melihat kepada rumah dan dia nak beli rumah. Dia kena ingat pinjaman perumahan adalah boleh beli sampai 30 tahun ataupun 35 tahun. Betul. Komitmen yang sedia ada hari ini tak sama dengan yang akan datang. So jadi dia kena consider benda tu. Kita tak nak untuk 5 tahun yang pertama ni dia boleh bayar rumah. Tapi but then after that period dia tak boleh. So kita terpaksa nanti benda tu akan menyumbang kepada harta tanah pasar lelong pula kan. Okay, sebab tu kan kita sebelum kita beli rumah tu kita buatlah market survey, kita buat market study sikit di mana lokasi tu. Sama ada dia boleh memberi pulangan pada kita ataupun tidak, dalam bentuk daripada segi modal ataupun daripada segi sewa pasaran yang kita boleh raih lah kan. Perancangan itulah perlu diadakan kan Fad? Betul. Okey, baik. Terima kasih Puan, penerangan yang begitu jelas, panjang lebar, dan kita faham apa yang Puan masukkan tadi, dan kita harapkan bahawa kita semua ni dapatlah untuk membeli sekurang-kurangnya 1 biji rumah selepas ini. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Elin Huri, Pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Ya, itu langkah kita untuk mengenal pasti apakah langkah-langkah sepatutnya diambil untuk kita adakan satu rumah untuk future masa depan kita. Kalau bicara pasal hartanah ni, saya ada berjumpa dengan pakar hartanah ni. Kalau kita lihat rumah dekat KL ni, kan dah semua dah tinggi, semuanya setengah juta dan sebagainya. Dan saya tanya, okey, kalau yang duduk sekitar KL ni, dekat mana hartanah yang sesuai untuk kita nak membina aset kita? Jawapannya adalah di Puncak Alam. Puncak Alam? Puncak Alam, dekat kawasan Puncak Alam. Itu kawasan Mawak? Wow. Ya, sebab kawasan... Betul, okay. kalau ikutkan perancangan dekat situ, makin lama kawasan dekat situ akan pesat membangun. Jadi antara faktornya melihat development, apakah perancangan di situ sebelum kita memilih rumah itu. Ya, okey. Tips yang bagus, kita akan berehat seketika. Sekembali banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Malaysia hari ini kini kembali bersama dengan saya Fazli dan juga Sofia. Hamparan ilmu pengetahuan akan kami kongsikan kepada anda yang lihat kami daripada pukul 9.30 sampai pukul 10.30 nanti. Okey, sekarang ini kita nak bercakap tentang wakaf pam air di Bumi Kemboja yang dibawakan khas untuk anda daripada Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Untuk waktu ini apa kata kita berkenalan dulu dengan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Jom kita saksikan. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Adiniah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Yes, insya-Allah lah, kalau kita ni mempunyai duit yang lebih, bukan sekadar kita boleh beli rumah, tapi kita demakan kepada mereka yang memerlukan. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fazli dan penonton di rumah. Ya Ustaz, saya doakan Ustaz sihat ya dekat sana.
Alhamdulillah. Baik Ustaz, permulaan ni boleh kongsikan tentang latar belakang pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini bukanlah ditubuhkan semalam, kemarin, tahun lepas, tapi telah berjalan semenjak 1985 lagi. Aktif dengan aktiviti kesukarelawanan bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara jiran seperti Selatan Thailand, Indonesia, Kemboja, Myanmar, Bangladesh, seperti infak Quran, infak solat, infak basikal, infak tandas dan seumpama dengannya. Maka Alhamdulillah berkat usaha gigih tim dan kerjasama daripada tuan-tuan dan penyumbang semua, pada tahun lepas 9,000 unit pam air di Kemboja berjaya diadakan, diwujudkan untuk membekalkan bekalan air yang bersih kepada penduduk Islam minoriti di sana. Dan insyaAllah pada tahun ini kita mensasarkan untuk wakaf ataupun infak pam air Kemboja ini lebih lagi pada tahun ini insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Kalau kita lihat ada 9,000 unit pam air telah pun dibina pada tahun 2020 dan ianya adalah tidak mencukupi lagi kan Ustaz kan? Okey Ustaz, nak tahulah agaknya berapakah jumlah dana yang telah pun terkumpul dan agaknya sampai waktu sekarang ni berapa lagi jumlah dana yang diperlukan bagi pembangunan infak ini Ustaz? Baik. Sasaran pada tahun ini setelah mana kita melihat pada tahun 2020 9,000 unit pam air berjaya diadakan, pada tahun ini kita mensasarkan secara realistik naik 1,000 sahaja sehingga 10,000 unit pam air dan kosnya of course lah agak sedikit tinggi iaitu 17 juta dan kita baru dapat mengumpulkan 1,716,835 ringgit, bermakna ada lebih kurang 15,200,000 lebih lagi untuk mencapai sasaran yang kita target sehingga awal tahun hadapan. Bila sebut juta-juta ni Fazli pun mungkin gerun juga. Adakah aku ni bukanlah jutawan, nak beli rumah pun bimbang juga kan. Tetapi sebenarnya satu unit pam air baru RM1,700 sahaja. Boleh pula berkongsi dengan 10 penama. Ya, kalau kita tengok gambar tadi ada plat nama, dia boleh kumpul sampai 10 penama supaya jelas sikit nama-nama pewakaf tersebut. Dah jatuh bagi satu penama hanya RM170 sahaja insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita boleh berkongsi kan 170 tu bagi yang 10 dapatlah satu pam air. Okey, Ustaz boleh kongsikan tentang, yalah kita tahu bahawa kalau kita nak infakkan wang kita ni pahalanya sudah tentu. Tapi dari pandangan Ustaz sendiri, apakah mungkin hikmah kelebihannya anda kata kalau kita menginfakkan wang kita ni kepada wakaf air di bumi Kemboja ini Ustaz? Baik. Pertama saya nak nyatakan hari yang kita bersiaran ini adalah hari yang baik, iaitu setiap hari Isnin dan Khamis adalah pahala ataupun amalan kita dibentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW menyebut, aku suka ketika mana amalanku dibentangkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Bukan sahaja ulama bahaskan berpuasa, segala perkara-perkara dan amalan-amalan soleh yang baik juga turut direkodkan untuk menjadi dipersembahkan kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahawa mereka ini bergantung penuh dengan air sungai. Air sungai untuk makan, untuk minum, untuk beribadah, untuk mandi. Dan saya sendiri pernah pergi ke Kemboja ini melihat anak kecil yang mandi dekat sungai keruh itu. Dan bila naik daripada sungai tersebut, rambut dia sama warna dengan warna kekeruhan air sungai tadi. Bermakna keperluan mereka kepada keperluan asas iaitu air, sumber bersih untuk hidup sangat tinggi. Dan kita tahu ketika mana susahnya mereka untuk mendapat perkara baik ini dan kita pula menjadi ejen pembantu kepada mendapatkan perkara yang asas ini iaitu air, maka pahala dia jauh lebih besar. Seperti mana Imam Syafi'i sebut, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang besar itu berdasarkan kesukaran yang dia tempuh, dia dapat, dia permudahkan, lagi susah lagi besar pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dikukuhkan oleh sabda Nabi SAW ketika mana seorang sahabat bertanya, nama sahabat ini bertanya kepada Nabi, apakah afdal sedekah? Sedekah yang paling afdal. Maka Nabi SAW menjawab, sedekah air ataupun infak air. Maka menunjukkan bahawa air selaku keperluan asas diperlukan sangat pula oleh penduduk Islam minoriti di Kemboja. Maka pada hari Khamis pula ia berganda-ganda keperluannya dan pahalanya untuk kita realisasikan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, Ustaz, kita ni dah pun bersemangat ni, nak berderma ni, tak sabar lagi ni. Okey, jadi bagaimanakah caranya Ustaz untuk kita nak memberikan infak kita ni? Silakan Ustaz. Baik, website kami sangat direct berkenaan dengan apa yang kita bincangkan tadi, iaitu www.infakpamairkemboja.com.
Saya ulang, www.infakpumairkemboja.com. Di situ ada alamat, ada tempat pertanyaan, ada internet banking dan segala-galanya untuk membuat pembayaran. Dan kebetulan tim kita sekarang ni alhamdulillah berada di Kemboja untuk menyaksikan dengan lebih dekat setelah mana tersekat untuk melihatnya pada musim pandemik yang lalu. Dan boleh juga tuan-tuan berhubung direct line kepada hotline kami 011-5506-6972 untuk bercakap dengan Ustazah Hazwani ataupun Cik Fatimah pada nombor hotline kami seperti mana yang tertera di skrin itu. Boleh tangkap layar di situ. Boleh. Dan moga-moga insya-Allah bantu kami untuk kita bantu mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas penerangan yang diberikan. Insya-Allah lah sama-sama kita menanti. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum bertemu kembali. Okey, alhamdulillah kita telah pun bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Jadi anda boleh dermakan wak anda itu untuk anda mendermakan kepada Wakaf Air Kemboja. Okey, kita nak lihat paparan ini Sofia. Ianya berkaitan dengan bonsai kelapa ni. Betul, inspirasi laman bonsai buah kelapa dijadikan pokok bonsai bagaimana dilakukan dan individu ini mempunyai 100 pokok bonsai dalam bentuk kelapa di rumahnya. Jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Bonsai. Hanya daripada sebiji buah, namun dapat dimanfaatkan menjadi tanaman jenis bonsai. Antaranya pokok bonsai kelapa. Keunikannya terhasil daripada buah kelapa itu sendiri. Ilham ini adalah kreativiti pemiliknya, Muhammad Razali Muhammad, 58 tahun. Dia tekun menghasilkan hampir 100 reka bentuk tanaman bonsai untuk menghias laman kediaman. Penghasilan tanaman unik ini bukan sahaja cantik, memenuhi sudut laman, namun setiap bonsai kelapa memerlukan penjagaan rapi bagi mengekalkan kualiti dan ketahanannya. Okey, mula-mula kita compact dulu buah ni, buah kelapa. Buah akan bagi bersih. Apabila dah bersih ni kita, contoh ni dia tinggi. Kita kena buang selaku dia ni, potong dia untuk bagi pokok dia tak cepat tinggi. Jadi apabila sudah macam ni, kita semai dalam bekas lah. Untuk penjagaan dia, kita kena tengok pokok ni biar ada selang dia ni. Jadi untuk bagi dia pendek, kita kena selalu potong ni. Jadi kita kena buang ni selalu. Kalau kita tak buang, tak potong, pelepah ni dia akan naik tinggi. Untuk orang yang baru nak berjinak-jinak buat bonsai kelapa ni, yang pertamanya kena belajar lah. Lepas tu dia kena ada kreativiti juga. Contoh kita nak bentuk ni, kita kena belajar patut kreativiti kita lah. Macam mana kita nak buat bonsai ni bentuk macam ni, bentuk macam mana, apa-apa semua. Nak jenis ukiran ke apa. Untuk bonsai ni, dia memakan masa. Kita buat kalau seminggu 2 minggu tak ada bonsai lagi. So kawan-kawan untuk 6 bulan atau pembentukan pertama 6 bulan. Maksudnya 1 tahun dah. 1 tahun kita nak bentuk ni dah jadi macam ni. Kembali menceriakan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan membincangkan tentang pameran ini dinamakan Pameran Tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana 2021, lebih dikenali sebagai SMEDEX 2021. Kita terus bersama dengan tetamu saya yang berusaha, Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Assalamualaikum. Encik Rizal. Waalaikumsalam Sofia. Terima kasih meluangkan masa. Baik, Cik Rizal, kita mulakan perbincangan. Kita difahamkan SMEDEX 2021 ini dianjurkan walaupun berdepan dengan cabaran pandemik, kita baru saja nak merangkak semula dalam ekonomi kita dan sebagainya. Apakah antara cabaran dan mungkin sedikit sebanyak perbezaan daripada penganjuran
tahun-tahun sebelum ini, Cik Rizal? Okey. Sofia, Semicorp Malaysia telah menganjurkan SMIDAC sejak tahun 1996 lagi. Dan untuk tahun ini kita akan menganjurkan kali ke-21 bersempena dengan ulang tahun ke-25 Semicorp Malaysia. Kita tahu pandemik COVID-19 ni telah mengubah landscape perniagaan seluruh dunia dan lebih ramai pengguna beralih kepada penggunaan teknologi moden, platform pendigitalan serta membeli belah secara dalam talian. Maka bagi mendukung aspirasi ini, buat pertama kalinya Sofia, Semicorp Malaysia menganjurkan SMIDAC 2021 yang telah bermula semalam pada 1 Disember sehinggalah 23 Disember nanti dalam satu norma yang baharu di mana ianya akan diadakan sepenuhnya secara dalam talian melalui portal yang dinamakan My Assist MSME dan perasmiannya akan dilancarkan pada 7 hari bulan Disember nanti, iaitu minggu depan pada 10 pagi di Kuala Lumpur Convention Center. Akan dijangka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan melancarkan SMIDAC 21 ini. Jadi SMIDAC ni Sofia merupakan satu acara tahunan yang akan dikoordinasikan oleh Semicorp Malaysia sendiri kerjasama dengan pelbagai kementerian dan juga agensi serta pemegang taruh dari sektor swasta. Baik, sepanjang penganjuran ini sehingga 23 bulan ini apa antara aktiviti yang akan dijalankan, yang akan diperkenalkan kepada orang ramai sepanjang SMIDAC, Cik Rizal? Terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang menanti PMKS seperti e-pameran, sesi BizTalk, teknologi nick pitching, khidmat nasihat dalam talian secara percuma serta sesi padanan perniagaan. Umpamanya sesi BizTalk akan merangkumi topik-topik perniagaan yang akan dibincangkan bersama-sama dengan rakan-rakan strategik. Contohnya seperti pengurusan kewangan, digitalisasi, penjanamaan serta pengurusan perniagaan. Di samping itu, Sofia, kita juga mempunyai satu modul yang dinamakan MashMe ataupun aktiviti yang dinamakan MashMe, iaitu sesi padanan perniagaan yang akan menghubungkan PMKS dengan syarikat-syarikat anchor seperti multinational, corporations, GLCs, pasaraya, syarikat besar. Dan juga kita mempunyai modul dinamakan Meet Me, yang mana 112 kaunselor perniagaan yang terlatih akan membantu memberi khidmat nasihat secara percuma kepada usahawan dan PMKS di luar sana nanti. Dan e-pameran juga akan dilaksanakan yang akan merangkumi 150 gerai secara maya, mempamerkan semua barang-barang dan perkhidmatan daripada usahawan dan PMKS tempatan. Baik, dalam masa 2 minit saja lagi Encik Rizal, kita difahamkannya dengan platform yang diwujudkan dan ramai usahawan terjejas ketika pandemik, ada di antaranya terpaksa menutup perniagaan. Bagaimana program ini dapat membantu mereka untuk bangkit semula, Encik Rizal? Ya, program ini dapat mempamerkan barangan dan perkhidmatan mereka secara dalam talian dan juga e-pameran yang saya sebutkan tadi dapat menarik pengunjung-pengunjung secara maya untuk mengenali lebih banyak lagi produk-produk dan perkhidmatan usahawan dan PMKS tempatan. Sekiranya pengunjung atau orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut, sila layari kami punya media sosial iaitu Facebook dan Instagram, dan juga lawatilah laman sesawan kami di www.smidac.my. Baik, Cik Rizal, dengan sedikit masa kita difahamkannya pendigitalan itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita terus relevan. Bagaimana SME Corp boleh memastikan para usahawan juga mengambil langkah ini untuk terus kekal atau memasuki dunia digital? Cik Rizal. Okey, di bawah SME Corp kita mempunyai program-program untuk mendigitalisasikan usahawan-usahawan dan juga PMKS di luar sana. Umpamanya kita mempunyai program dinamakan Micro Connector, yang mana kita menyediakan satu platform di mana mereka boleh dilatih serta untuk mengadaptasi teknologi moden serta platform-platform seperti e-commerce dan juga e-dagang. Dengan adanya platform seumpama ini, maka mereka boleh lebih berdaya saing, berinovatif serta menjalankan perniagaan secara dalam talian. Baik. Kata-kata akhir yang ringkas untuk mengajak orang ramai untuk terus sama menjayakan SMIDAC 2021, Cik Rizal. Okey, kata-kata akhir saya adalah supaya PMKS dan usahawan di luar sana
kekal relevan, terutamanya semasa kita mendepani pasca COVID-19 ini dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan pendigital sebagai pemangkin bagi meningkatkan lagi produktiviti dan kecekapan serta meningkatkan kemahiran dan keupayaan sumber manusia dan mengukuhkan kedudukan aliran tunai perniagaan. Jadi kita perlu bangkit semula, samalah tema yang kita nyatakan di dalam Semidex 21, PMKS bangkit semula. Baik, kita bangkit semula bersama-sama. Dengan itu ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Rizana ini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, sudi menceritakan apakah yang menarik berkenaan Semidex 2021. Terima kasih. Terima kasih, Sofia. Yes, semoga ramai yang mengambil langkah ini untuk terus belajar bagaimana untuk kita terus kekal relevan, untuk orang kata menjayakan dunia digital beserta dengan perusahaan perniagaan kita. Okey, kita ada sesuatu yang diwawarkan berkenaan dengan dari meja medsos, Afad. Okey, dari meja medsos kami nak bawakan satu berita yang kurang menggembirakan lah. Ianya berkaitan dengan ni pihak kat sekolah ni. Ada pelajar-pelajar yang telah pun dijangkiti COVID-19 ini. Difahamkan kat sini seramai 65 daripada 200 pelajar sekolah Sri Puteri Cyberjaya yang menjalani ujian saringan COVID-19 disahkan dijangkiti wabak tersebut. Okey, dan menurut Menteri Pendidikan Senator Datuk Dr. Razim Majidin, kesemua pelajar berkenaan telah pun dihantar ke pusat kuarantin di Maib Sedang untuk rawatan. Betul, dan saringan secara aktif telah pun dijalankan untuk memastikan mereka mengenal pasti sesiapa lagi kalau ada yang positif di sekolah tersebut. Kita doakan agar keselamatan kesihatan mereka terjaga dan diubati. Baik, dan seterusnya kita juga nak wawarkan berkenaan dengan langkah kerajaan mewartakan kit ujian pantas antigen COVID-19 ataupun ujian sendiri RTK kit sebagai barang kawalan penguatkuasaan bermula hari ini untuk menjamin bekalan kit ini cukup di pasaran, bukan sahaja harga dikawal tetapi aksesnya juga dan memastikan hanya yang orang kata sahih lah yang berada di pasaran. Contohnya di farmasi, di kedai runcit dan sebagainya. Pastikan kita dapatkan kit ujian kendiri yang sahih dan betul dan harga yang berpatutan. Harga yang berpatutan. Sekarang ni harganya cuma RM4.90 kan? Betul. RM4.90. Dan besok ni nak isytihat. Saya nak isytiharkan. Bukan saya isytiharkan. Tapi Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim mengumumkan besok merupakan hari cuti untuk KL, Labuan dan juga Putrajaya sempena kemenangan pasukan KL City dalam Piala Malaysia edisi yang ke-100. Si pentas ni PJ ke KL? PJ PJ. Kalau KL pun tak boleh cuti. Nanti anda nangis semua. Okey, dengan itu terima kasih ucapkan kepada anda semua bersama kita pagi ini. Saya Sofia dan juga Fad. Kita doakan anda terus kekal selamat. Betul. Jaga SOP semua. Lindung diri, lindung semua. Dan kita Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Bye.